Assalamualaikum, nama saya Rohaiza binti Kamarudin, nombor matrik 273297. Hari ini kami akan mengupas sebuah buku yang bertajuk Aristotle. Topik pertama adalah perubahan. Mengikut konsep Plato, zat wujud secara kekal dalam bentuk yang sama untuk selama-lamanya. Tetapi menurut kefahaman Aristotle, zat sesuatu objek adalah material yang tidak kekal, malah akan melalui beberapa perubahan. Menurut Aristotle, terdapat 4 jenis perubahan, iaitu dari segi zat, kualiti, kuantiti dan tempat. Dari segi zat bermakna menjadi wujud atau sirna, iaitu tidak lagi wujud. Ia adalah penghasilan dan pemusnahan. Contohnya seperti apabila seekor kucing dilahirkan dan kemudian mati, ataupun patung dihasilkan dan kemudian dipecahkan. Kualiti pula dinamakan sebagai penukaran. Contohnya seperti lilin menjadi lembut apabila terkena api dan menjadi keras dalam keadaan sejuk. Kuantiti ialah pertumbuhan dan penyusutan. Objek secara lazim dia bermula dengan pertumbuhan dan berakhir dengan penyusutan. Tempat pula melibatkan pergerakan. Sains tabi'i menyifatkan benda mempunyai sifat alam jika mempunyai prinsip bergerak dan berubah. Dalam buku Fizik Aristotle, beliau menghujahkan setiap perubahan melibatkan 3 perkara yang bermula dengan keadaan bermulanya perubahan, terus bergerak kepada keadaan berlakunya perubahan, dan benda berkenaan masih kekal walaupun keadaan berubah. Oleh itu, semua zat mempunyai 2 bahagian, iaitu benda dan rangka, yang dinamakan oleh Aristotle bahan dan bentuk. Zat wujud daripada sesuatu objek yang menjadi dasarnya, seperti haiwan terbentuk daripada benih. Thomas Aquinas, iaitu pengkritik Aristotle, menyatakan teori itu menafikan kejadian penciptaan alam, yang mana menurut beliau, Tuhan Aquinas menciptakan dunia ini daripada tiada apa-apa. Dalam buku Fizik Aristotle 3 mengemukakan soalan, apakah perubahan, di mana jawapan beliau ialah kejadian sebenar potensi sesuatu sebagai sesuatu. Istilah nyata wujud, actuality, atau berpotensi, potentiality, adalah perkataan yang berulang kali muncul dalam hujah Aristotle. Perkataan ini menunjukkan perbezaan antara sesuatu yang nyata dan sesuatu yang berpotensi menjadi. Beliau menyatakan dalam semua kes, apa yang nyata dan wujud dahulu sebelum apa yang cuma berpotensi boleh menjadi wujud hanya disebabkan oleh ejen yang mengubah. Contohnya seperti seorang pemuzik dihasilkan oleh agensi yang melatih pemuzik. Secara keseluruhannya, mengikut pendapat Aristotle, perubahan berlaku mengikut ruang dan masa yang boleh dibahagikan tanpa henti, dan beliau juga menghuraikan tentang idea infinity. Topik seterusnya adalah sebab musabab. Aristotle menyatakan bahawa setiap apa yang berlaku mesti ada sebab musabab dan penerangan tertentu. Teras kepada penerangan Aristotle ialah berdasarkan 4 sebab musabab, iaitu sesuatu ialah penyebab yang menjana sesuatu dalam 4 cara. Pertama, bertanya mengapa sesuatu itu berlaku sedemikian, seperti X disebabkan oleh Y. Sebab pertama ini juga digelar sebab sebagai bahan atau material. Kedua, sebab yang menyebabkan sesuatu berlaku, seperti sebab guruh berlaku. Sebab kedua ini digelar bentuk dan pola atau formal. Ketiga, mengapa bahan dan bentuk yang sama tetapi benda yang berbeza. Lazimnya, penyebab ketiga digelar penyebab mempunyai niat atau efisien. Pembaca moden lebih cenderung menggunakan sebab ketiga secara lebih mudah dengan perlakuan sesuatu menyebabkan sesuatu yang lain terjadi. Keempat, penyebab ialah
Penyebab ialah syarat-syarat yang menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sebagai contoh, mengapa lembu mempunyai beberapa perut? Kerana lembu ialah ruminen dan ruminen mempunyai beberapa perut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Hakim bin Idris dan nombor matrik saya 271314. Okey, saya akan membentangkan tentang bab 12 iaitu sebab musabab. Okey, Aristotle menyatakan bahawa setiap apa yang berlaku mesti ada sebab dan musabab yang tertentu. Teras pada penerangan Aristotle ialah berdasarkan 4 sebab musabab, iaitu sesuatu ialah penyebab yang menjana sesuatu untuk dalam 4 cara. Pertama, bertanya mengapa sesuatu itu berlaku sedemikian, seperti X disebabkan oleh Y. Sebab pertama juga digelar sebagai bahan atau material. Kedua ialah menyebabkan sesuatu berlaku seperti sebab guruh berlaku. Sebab kedua ini digelar bentuk dan pola atau formal. Ketiga, mengapa bahan dan bentuk yang sama tetapi benda yang berbeza, lazimnya penyebab ketiga digelar penyebab mempunyai niat atau efisien. Pembaca moden lebih cenderung menggunakan sebab ketiga secara lebih mudah dengan perlakuan sesuatu menyebabkan sesuatu yang lain terjadi. Dan yang terakhir, yang keempat ialah penyebab ialah syarat-syarat yang menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sebagai contoh, mengapa lembu mempunyai beberapa perut? Kerana lembu ialah ruminen dan ruminen mempunyai beberapa perut. Aristotle merujuk kepada penyebab keempatnya sebagai yang berlaku sebab sesuatu dan matlamat akhir ialah finis ialah perkataan Latin untuk penamat atau matlamat akhir. Cara biasa yang ditunjukkan kepada penyebab akhir adalah dengan menggunakan perkataan supaya boleh atau supaya mampu dia berjalan supaya menjadi sihat. Kedua, ia sesuai hanya kepada sebilangan kecil kes, iaitu perlakuan bersifat niat dan hanya perlakuan manusia yang mempunyai niat. Ketiga, ia seakan-akan melewatkan kesannya kesihatan yang dikatakan menyebabkan aktiviti berjalan hanya datang selepas aktiviti berjalan dilakukan. Dan keempat, mungkin menyebabkan dia berjalan tetapi ini mungkin tidak berlaku. Dia mungkin terlalu berpenyakit sehingga ia tidak menjadi sihat. Okey, akhir sekali ialah sedikit penjelasan tentang sesuatu yang berlaku secara kebetulan. Ada di antara mereka yang melalui Aristotle yang menganggap bahawa fenomena alam berlaku secara kebetulan, dan Aristotle mengkritik mereka yang berbuat demikian. Okey, untuk bab yang ke-13 iaitu empirisisme. Dalam bab ke-13, penulis ingin menyatakan bahawa semua pengetahuan diperolehi atau berdasarkan pengalaman. Dengan itu, ia juga menyatakan bahawa semua kenyataan berkenaan pengetahuan terhadap dunia hanya boleh dijustifikasikan oleh pengalaman. Penulis ingin menekankan bahawa silogisme Aristotle tidak pernah menjelaskan tentang fakta dunia, tetapi menyediakan sistem untuk menghuraikan pengetahuan dengan jelas. Aristotle ingin menegaskan bahawa manusia haruslah mempunyai sesuatu persepsi tentang sesuatu perkara barulah dapat memahami konsep tentang realiti tersebut. Sains pada akhirnya berasaskan pemerhatian perseptual. Hal ini kerana penyelidikan utama Aristotle ialah persepsi deria. Kepunyaannya deria atau orang lain, maka zat utama bagi Aristotle ialah objek yang boleh dipersepsi. Persepsi merupakan sumber pengetahuan, tetapi secara sendirinya ia bukanlah pengetahuan. Aristotle mengulas bahawa semua haiwan mempunyai kebolehan semula jadi untuk membuat diskriminasi. Bagi haiwan yang datang persepsi, amatan itu kekal, manakala bagi yang tidak mengekalkan persepsi, tiada pengetahuan di luar persepsi. Haiwan yang mampu mempersepsi akan menyimpan banyak perkara dalam ingatannya. Apabila banyak perkara itu berlaku, terdapat banyak perbezaan, iaitu bagi setengah haiwan daripada perkara yang disimpan. Ia boleh mendapatkan satu pemerian umum, manakala yang lain sebaliknya. Oleh itu, datanglah ingatan, iaitu nama yang diberikan kepadanya. Aristotle sedar akan bahayanya generalisasi yang terburu-buru. Contohnya, penyebab kejahilan mereka yang memegang pandangan ini adalah bahawa walaupun perbezaan antara haiwan berhubung proses mengawan dan pembiakan adalah banyak dan kurang jelas, mereka ini memerhatikan beberapa kes sahaja dan memikirkan bahawa perkara tertentu mestilah sama bagi semua kes.
Aristotle lebih bercakap tentang masalah persepsi. Dalam treatise psikologi beliau, On the Soul, beliau memberikan komen sambil lalu bahawa ketekalan derita berubah mengikut objek yang ditujukan. Jika mata kita kata itu putih, besar kemungkinan mata kita tidak salah. Jika kita mengatakan benda putih itu ialah sekuntum bunga daisy, kemungkinan untuk mata kita silap adalah lebih besar. Akhir sekali, Aristotle mengatakan bahawa jika seseorang memberitahu dia yang kita tidak tahu apapun tentang dunia, dan dia melihat lelaki tersebut memandang ke kiri dan ke kanan sebelum melintas jalan, dia tidak akan menghiraukan pandangannya. Pertentangan skeptis mungkin tajam dan menuntut sebuah jawapan. Walaupun skeptis itu seorang lelaki yang suka berfoya-foya, Aristotle harus memandang berat tentang skeptisisme. Tetapi beliau tidak meninggalkan soalan yang tidak berjawab untuk ditenungkan oleh penggantinya. Okey, sekian daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Nama saya Syarul Azli bin Muhammad, nombor metrik 272087. Saya akan menerangkan pembentangan saya yang bertajuk Gambaran Dunia Aristotle. Aristotle dikenali sebagai seorang ahli falsafah yang sangat rajin dalam mengumpulkan banyak maklumat mengenai pelbagai topik. Beliau juga seorang pemikir abstrak di mana ideologi falsafahnya selalunya luas. Aspek intelektualnya tidak simpan dalam bentuk mental yang berbeza. Selain itu, karya saintifik dan penyelidikan falsafah Aristotle adalah dua bahagian, iaitu pandangan intelektual yang bersatu. Seterusnya, Aristotle juga merupakan seorang saintis yang sangat luar biasa dan kajian falsafahnya selalu mendalam. Beliau juga dikenal amat cemerlang. Dengan cara ini, beliau dikenali sebagai saintis dan ahli falsafah. Menurut empirisme, Aristotle dikenali sebagai seorang individu ataupun ahli Taurat yang mencelupkan dirinya penanya dalam pemikiran. Karya-karya ilmiah falsafah utama Aristotle berkaitan dengan fizik, generasi dan pemusnahan, manakala karyanya berkaitan syurga pula merakumi aspek-aspek meteorologi, jiwa, koleksi psikologi, parwa naturalia yang berkaitan dengan haiwan dan generasi haiwan. Kesemua karya ini adalah di bawah kategori saintifik dan dikenali sebagai kajian yang dilakukan di bawah empirika. Pada masa yang sama, beliau juga cuba mengatur dan menjelaskan fenomena yang diperhatikan selama ini. Kesemua bahan ilmiah ini bersifat sistematik dan yang berstrukturkan bagi mencapai kebenaran dalam sesuatu perkara. Aristotle menunjukkan rancangan umum beliau, karyanya pada permulaan meteorologi. Seterusnya, Aristotle juga memberitahu pandangan beliau secara jelas mengenai sifat-sifat realiti seperti unsur-unsur ataupun barang-barang asas yang terdapat dalam dunia seperti bumi, udara, api dan air. Setiap elemen ini juga ditarikkan melalui 4 cara dan kualiti utama. Pendapatan utama Aristotle bahawa alam semesta yang berbentuk fizikal adalah terbatas secara tidak terhingga. Ia adalah satu sfera yang luas, tetapi batasan telah berwujud tanpa permulaan dan akan tiada tanpa henti. Dalam bab 15 iaitu psikologi, Aristotle menyatakan bahawa terdapat dua bahan semula jadi dalam dunia ini, iaitu benda hidup dan benda bukan hidup. Perkara yang membezakan kedua-dua ini adalah psikologinya, yang dikatakan sebagai psyche dalam bahasa Yunani. Aristotle berkata perkataan psyche membawa maksud jiwa, dan topik mengenai jiwa ini agak rumit untuk memahaminya. Jika perbincangan tentang topik jiwa haiwan, kefahaman yang mendalam perlu ada dalam topik tersebut. Setiap benda hidup di dalam dunia ini mempunyai jiwa, walaupun seekor udang yang kecil. Ia juga satu jiwa dan tidak boleh memandang rendah terhadapnya jika dibandingkan dengan manusia dan Tuhan, hujah Aristotle. Aristotle berpendapat bahawa jiwa beri kekuatan kepada manusia dalam membuat aktiviti harian. Aristotle juga berkata memiliki jiwa bersamaan dengan memiliki kemahiran. Jadi, jiwa atau jasad bukanlah dua benda yang berbeza, malah ia adalah
sama kerana jiwa dan jasad bertindak antara satu sama yang lain. Dalam kata lain, jasad tidak boleh berfungsi tanpa jiwa dan jasad adalah satu-satunya tempat di mana jiwa boleh hidup. Selain jasad, jiwa tidak boleh hidup di dalam benda-benda lain. Dalam bab 16 iaitu bukti dan teori. Dalam bab ini, penulis menerangkan kejatuhan zaman Aristotle, di mana sebilangan besar penjelasan Aristotle dianggap salah dan idea-idea beliau juga turut dikatakan tidak relevan dan kurang logik. Kejatuhan Aristotle dalam bidang beliau adalah disebabkan oleh pengenalan kepada kaedah kuantitatif dalam fizik dan kimia oleh para saintis. Pada abad ke-16 dan 17, saintis turut melaksanakan penyelidikan dalam bidang biologi ke atas perkara-perkara yang dikaji dan diselidik oleh Aristotle sebelum ini. Kajian yang dilakukan oleh para saintis pada zaman tersebut ke atas perkara-perkara yang telah pun dikaji oleh Aristotle dari sudut pandangan yang lebih dekat dan penuh dengan unsur-unsur matematik. Ramai orang kurang harapan terhadap kajian Aristotle dan berkata walaupun ia bertahan untuk beberapa abad, ia tetap akan jadi satu perkara yang kurang fungsi dalam komuniti nanti. Hal ini kerana beliau tidak menghasilkan satu konsep yang teratur dalam bidang fizik dan kimia ini. Beliau tidak menghasilkan perkara-perkara seperti konsep berat, daya, halaju, suhu, dan dengan itu, beliau tidak memiliki alat konseptual yang konkret dari segi sains fizikal. Setiap konsep beliau berbentuk kasar dan primitif. Beliau tahu definisi bagi kelajuan dan tahu menimbang berat, tetapi tidak dalam bentuk kuantitatif, di mana bagi beliau kepanasan adalah satu bahan fizikal, tetapi bukan bahan yang boleh diukur. Oleh itu, beliau tidak mempunyai tanggapan mengenai suhu. Jadi, saintis mula memperkenalkan unit-unit tertentu kepada setiap bahan fizikal yang diperkenalkan oleh Aristotle sebelum ini dalam bidang fizik dan kimia. Orang ramai berkata, kesalahan Aristotle dalam bidangnya merupakan punca kepada kemiskinan semasa waktu beliau aktif dalam bidangnya. Aristotle menghasilkan jam dan termometer tetapi tidak menunjukkan masa dan suhu yang tepat dan betul. Manakala melalui kaedah kuantitatif, kesemua perkara ini diinovasikan oleh para saintis. Walau bagaimanapun, terdapat juga golongan yang sokong Aristotle dalam isu di mana mereka berkata kegagalan penyelidikan Aristotle bukan sebab tak guna kaedah kuantitatif, malah penyelidikan fizik tanpa unsur matematik dan penyelidikan kimia tanpa peralatan makmal adalah sebabnya. Selain itu, mereka juga berkata kemiskinan yang wujud pada masa itu bukan sebab kegagalan. Ia sebenarnya disebabkan. Nama saya Ainul Maisara dan saya akan explain bab 17 iaitu teleologi. Dari segi istilah, teleologi berasal dari perkataan Yunani iaitu telos, perkataan yang digunakan oleh Aristotle untuk menerangkan tentang matlamat yang bermaksud sesuatu yang merujuk pada matlamat atau penyebab akhir. Apa yang dimaksudkan dengan penyebab akhir? Di dalam buku Part of Animals, Aristotle menerangkan apa yang dikatakan pandangan teleologi beliau tentang alam. Penyebab akhir berlaku dalam ciptaan alam seperti juga produk kemahiran manusia dan untuk menerangkan fenomena semula jadi, merujuk kepada sesuatu disebabkan sesuatu. Penerangan dari segi penyebab akhir ialah penerangan untuk mendapatkan kebaikan seperti contoh, jika itik mempunyai kaki renang disebabkan berenang, maka itu baik untuk itik untuk mempunyai kaki renang. Penyebab akhir utama kerana ia bersamaan dengan penerangan bagi perkara itu menjadi perenang ialah sebahagian daripada intipati kewujudan itik dan penerangan yang baik tentang maksud kewujudan seekor itik memerlukan rujukan kepada kebolehan renang. Penyebab akhir tidak dikenakan ke atas alam dari segi pertimbangan teori. Ia hanya diperhatikan dalam alam seperti
kami nampak lebih daripada satu jenis penyebab. Sepanjang hasil kajian Aristotle dalam biologi, beliau sering mencari penyebab akhir. Penyebab akhir sering dikontraskan dengan keperluan dan khususnya dengan kekangan yang ada disebabkan sifat material dengan keperluan dan khususnya dengan kekangan yang ada disebabkan sifat material haiwan atau bahagian haiwan. Seperti contoh, mengapakah burung air mempunyai kaki renang? Bagi penyebab ini, ia digunakan atas keperluan dan oleh sebab apa yang lebih baik, burung air mempunyai kaki sebegitu untuk hidup. Maksudnya, oleh sebab ia tidak berguna untuk kehidupan dalam air, ia mestilah mempunyai kaki yang berguna untuk berenang. Secara umumnya, kebanyakan fitur dan ciri-ciri tingkah laku haiwan dan tumbuhan mempunyai fungsi tertentu. Hal ini bermaksud tingkah laku itu memenuhi perlakuan sesuatu aktiviti yang penting atau sekurang-kurangnya berguna kepada organisma itu. Jika organisma itu tidak melakukan aktiviti tersebut, ia tidak akan terselamat daripada kepupusan atau hanya akan kekal hidup dengan payah. Jika kita cuba yang berguna untuk berenang, secara umumnya, kebanyakan fitur dan ciri-ciri tingkah laku haiwan dan tumbuhan mempunyai fungsi tertentu. Hal ini bermaksud tingkah laku itu memenuhi perlakuan sesuatu aktiviti yang penting atau sekurang-kurangnya berguna kepada organisma itu. Jika organisma itu tidak melakukan aktiviti tersebut, ia tidak akan terselamat daripada kepupusan atau hanya akan kekal hidup dengan payah. Jika kita cuba memahami kehidupan haiwan, kita harus memahami fungsi yang berkaitan dengan bahagian dan tingkah laku tertentu haiwan itu. Aristotle mengaitkannya terutama dengan fungsi dan beliau sedar tentang fungsi alam ini. Beliau tahu bahawa sesetengah aspek alam tidak menjalankan apa-apa fungsi, tetapi beliau mengakui bahawa pemahaman fungsi adalah penting untuk memahami. Mengikut daripada buku Aristotle, dari segi pemikiran etika Aristotle, pada dasarnya sama dengan pemikiran Socrates dan Plato, iaitu tujuannya adalah untuk mencapai eudaimonia, iaitu bermaksud kebahagiaan adalah tujuan hidup yang tertinggi dalam kehidupan. Akan tetapi, ia memahaminya secara realistik dan sederhana. Beliau tidak bertanya tentang budi dan berlakunya seperti yang dikemukakan oleh Socrates. Ia tidak pula menekankan mengenai pengetahuan tentang idea yang kekal dan tidak berubah-ubah, tetapi tentang idea kebaikan seperti yang ditegaskan oleh Plato. Ia menuju kepada kebaikan yang boleh dicapai oleh manusia sesuai dengan jantinanya, darjatnya, kedudukannya atau pekerjaannya. Tujuan hidup, kata Aristotle, tidaklah mencapai kebaikan untuk kebaikan, melainkan untuk merasai kebahagiaan. Bagi kesannya pula, Aristotle mengatakan bahawa karya seni harus mempunyai nilai peniruan, iaitu meniru kejadian aktiviti di dunia. Aristotle menekankan bahawa manusia itu adalah sebagai representasi aksi dan kehidupan manusia melalui sesuatu rangka cerita atau struktur yang sesuai. Aristotle juga melihat seni sebagai elemen yang mendekatkan manusia dengan alam dan menggunakan istilah manusia yang merujuk kepada proses meniru atau penghasilan semula kata-kata dan gerak-gerik orang lain, dan ini adalah sebagai imitasi. Beliau banyak menunjukkan contoh dalam seni khusus sastraan dan drama. Aristotle juga mempunyai pandangan bahawa karya seni harus dinilai sebagai suatu peniruan. Peniruan yang dimaksudkan ialah tiruan dunia alamiah dan dunia manusia sendiri. Menurut beliau, pembuat karya seni berbeza dari tugas pensejarahan yang menceritakan hal-hal kejadian yang lepas. Karya seni harus lebih dari itu, iaitu memiliki keunggulan idea dan falsafah yang bersifat universal. Akhir sekali, bab 20 iaitu sepeninggalan Aristotle. Setelah kematian Aristotle, Theophrastus iaitu sahabat dan anak muridnya mengambil alih tempat beliau dan di bawah seliaannya, Lyceum kekal sebagai fokus pengajian saintifik dan falsafah. Aliran pemikiran lain seperti Stoik, Epicurean dan Skeptik mendominasi pentas falsafah dan bidang sains mula berkembang berasingan daripada falsafah dan menjadi domain pakar sains. Walau bagaimanapun, Aristotle tidak pernah dilupakan dan hasil karya beliau dihidupkan semula lebih daripada sekali. Struktur dan kandungan pemikiran Aristotle membawa impak kepada generasi selepas beliau.
konsep dan istilah Lyceum menyediakan perantaraan yang membolehkan falsafah dan sains berkembang sehinggakan mereka bersungguh-sungguh menolak pandangan Aristotle mendapati diri mereka berbuat demikian dalam bahasa Aristotle. Apabila kita bercakap tentang jisim dan bentuk pada zaman sekarang atau bercakap tentang spesies dan jenis tenaga dan potensi, zat dan kualiti, secara kebetulan tanpa disedari kita menggunakan bahasa Aristotle dan berfikir dengan istilah dan konsep yang ditempa di Yunani 2 milenium dahulu. Akhir sekali, Aristotle membentangkan di hadapan kita satu ideal kecemerlangan manusia secara jelas dalam penulisan beliau dan secara tersirat dalam kehidupannya. Orang Aristotle bukan satu-satunya contoh insan yang unggul atau satu ideal yang unik, namun beliau memang spesimen yang dikagumi dan yang sukar untuk dicontohi.